Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Hari ini penggambaran 7 hari bulan Mei. Mei bulan berapa? Mei bulan 5 kan? 7 hari bulan Mei 2024. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada satu perkongsian lagi, satu kereta Exia first model dan basic condition. Dia punya rem tayar. Boleh kameramen pusing sana tengok. Ini kereta dia. Masalah dia, kereta ini tidak mau hidup. Bila kita cek dia punya masalah, ini kereta sudah mencecah 500.000 kilometer. Jom kita tengok berapa ratus ribu kilometer ni. Kameramen boleh ke sini. 500.000 kilometer. Kita tengok. Betulkah 500.000 kilometer? Boleh tengok sini. Ni 563.000. Betul? 858. Siapa boleh nampak? Siapa tak nampak jauh jodohnya? Bilang Piramli. Tengok ni. 563. Ini memang betul-betul pakai sampai rosak lah. Jadi kereta ini memang dipakai untuk Maxim. Kan tak siap saya, Allah alam. Tapi untuk e-hailing lah orangnya ni. Jadi memang kereta ini agak bermasalah. Jadi apa yang kita mau bahas, kereta ini apa masalah sebenarnya, kita tengok di sini. Ini masalah asal dia lah. Ini kita tengok compression pun lari. Ya, tengok kameramen boleh dengar. Piston nomor 1. Piston nomor 1 dapat 2 saja. Dapat 2. Piston nomor 2 start. Piston nomor 2. Oke, dapat 2 juga. Ya, ayam mati punya compression. Oke. Masuk piston nomor 3. 2, ini piston nomor 3. Ini dapat 8 dapat 8. Dekat 8 lah. Jadi itu masalah dia sekarang ni. Kalau kita nampak enjin dia ni. Ni enjin di depan kita ni, ada di hadapan kita. Jadi orangnya ni saya kenal, jadi saya pun tolong jualan macam mana. Dia cakap konon timing chain lah lari. Mungkin ada juga logiknya. Tapi masalah ni kereta sebelum ni dia sudah overhaul tempat lain. Jadi kita hari ini kita akan membahas apakah punca compression engine boleh loose, itu boleh lari. Yang pertama sekali adalah timing chain lari. Yang ini. Nampak? Kameramen jangan terlalu jauh. Timing chain lari. Ni. Lari ni bukan lari macam kena kus lah. Mark tu lari. Sebab kereta ni dia ada mark. Okey, yang kedua valve leak. Maksudnya valve ni dia boleh leak disebabkan oleh mungkin grand valve orang yang sebelum ini overhaul. Mungkin juga sebelum ini dia punya SIM itu jam. Kadang-kadang SIM itu jam pun boleh dia tekan terus tu valve. Ya. Macam sekarang ini kalau kita nampak, ya kita nampak dia masalah. Contoh sini SIM, SIM boleh jam lah, SIM tu jam. SIM tu mana yang bulat-bulat tu 50 sen. Jadi valve dia boleh leak, boleh jadi disebabkan oleh valve itu sendiri, boleh juga disebabkan oleh SIM itu jam. Jadi SIM itu jam pula banyak sebab juga. Mungkin minyak tak sampai, mungkin juga minyak yang dia guna tidak ikut spek, mungkin juga itu SIM jam disebabkan oleh suka tambah-tambah minyak kan. Jadi banyak sebab SIM itu jam. Bila dia jam, dia akan tahan ni valve. Jadi ketika compression TDC top dead center, dia mau naik sudah itu piston patutnya tutup intake dengan valve, tidak dapat. Dia jam. Sebab itu compression boleh jadi lari sebab dia sentiasa tertekan oleh SIM tadi yang jam ni. Yang ketiga, compression engine juga boleh lari sebabkan piston ring. Piston ring yang di dalam piston tu dia ada ring dia. Ada ring, ada bulat-bulat tu kan. Nanti kita pergi sini. Coba kameramen sini tengok. Piston ring kita tengok, plate number jangan nampak ya. Piston ring ni macam inilah. Kita tengok. Kita cari piston satu. Ni, kameramen sini. Ini contoh. Ini contoh lah. Kameramen, ini piston, dia ada piston ring sini. Kalau dia jam ni namanya piston ring ni. Ada satu tinggal ni. Ni. Kalau ini jam, dia tidak main macam begini. Dia jam sebab kotor. Mungkin juga sebabkan tidak pandai jaga minyak hitam. Dia jam, dia akan juga compression lari. Ini piston dia turun naik. Okey, itu yang ketiga. Seterusnya punca compression lari juga disebabkan oleh
masalah valve seat. Oke, valve seat itu tempat duduk valve. Walaupun valve kau baru, tapi valve seat itu apa istilahnya, valve seat itu dia istilahnya dia longgar. Contoh begini valve seat. Tengok kameramen sini. Ini yang kita sudah buka lah. Jangan nampak plate number. Jangan kasih nampak kita punya workshop yang ini semboy ini. Ya, pandai-pandai lah. Oke. Jadi sekarang ini valve seat itu yang ini. Tempat duduk valve. Oke, ini valve. Oke, ini contoh. Ini valve sudah cantik. Ini valve namanya. Valve seat itu yang ini. Yang tempat duduk bulatan nih, tempat duduk nih. Ini. Valve seat nih, ini. Nih. Nih. Nampak nih? Nih. Ini valve seat di tempat duduk valve nih. Ini kalau dia longgar, dia terlampau dalam ini. Nih terlampau dalam dia punya ini kan valve seat ataupun ini dia punya valve dia punya ini semua nih longgar juga. Ini contoh terlampau longgar pun tidak boleh juga. Dia pandai goyang-goyang. Macam ini boleh lah lagi dia fit. Jangan dia goyang-goyang begini kuat. Dengan satu lagi dia tidak boleh makan nih valve seat dia nih. Valve seat yang ini nih bulatan nih. Bal tajam pun tidak boleh. Di sini terlampau tajam pun tidak boleh. Boleh jadi compression lari. Ya. Contoh-contoh valve seat nih yang tidak bagus, dia tenggelam nih, dia terlampau dalam nih. Sampai ganti ini valve baru. Yang kedua bal yang bagus dia tidak boleh tajam. Macam ini oke lah. Ini valve seat dia kena duduk sini. Dia kena duduk beginilah. Jadi valve seat kena bagus. Oke, kalau valve seat tidak bagus, ini tertutup lubang, contohnya beginilah. Contoh. Ini contoh valve seat. Ini contoh. Ini contohnya ini intake. Ini exhaust punya valve. Kalau dia valve seat tidak bagus, angin boleh lalu di tepi-tepi nih. Jadi sepatutnya ketika top, ini barang dia tidak boleh ada tekan begini spring. Dia ada tekan sedikit dia, bila dia keluar sedikit begini ataupun dah rapat, compression akan lari sebabkan valve ataupun valve seat sendiri. Jadi ini tidak boleh rosak. Jadi kalau kena grind valve, pastikan valve bagus, valve seat bagus dan juga lubang valve tuh ini boleh ganti ya. Ini boleh ketok nih, kameramen sini. Ini boleh ketok nih, ini kita boleh tukar nih kalau dia terlampau longgar. Macam ini dia oke lah. Kita tengok dia fit macam ini dia fit. Nampak? Kalau kita kasih goyang-goyang dia terlampau kuat, maknanya tidak bagus. Jadi kena ganti valve seat dengan valve lubang dia ni lah. Tempat dudukan valve seat dengan lubang valve nih. Mungkin dia sudah luas. Itu boleh ganti ya. Jadi puncak compression lari boleh jadi disebabkan dua benda nih. Boleh valve seat terlampau tajam atau valve seat yang terlampau makan atau bal itu sendiri bermasalah. Jadi itulah. Kita kasih masuk balik. Oke. Puncak-puncak kenapa? Valve seat compression lari. Boleh juga disebabkan oleh valve itu sendiri. Dan yang seterusnya puncak compression lari. Boleh juga disebabkan oleh masalah. Mana sudah tadi? Masalah apa tadi itu? Masalah head crack. Bengkok. Ini kameramen boleh sini. Oke, yang ini masalah bengkok ataupun dia boleh lari tak compression. Head tuh dia duduk atas. Yang tadi itu head lah. Kalau bengkok itu head pun boleh jadi masalah. Crack dia crack. Sebab bila dia panas, mungkin disebabkan oleh crack. Tapi ciri-ciri ini tidak menyebabkan enjin mati. Cuma dia tidak steady lah. Dia dan radiator itu akan berbuih. Sebab compression itu dia akan lari. Contoh kita tengok sini. Kameramen boleh ke sini. Kita akan ke bahagian enjin. Contoh yang inilah. Kita ini enjin Podi 56U. Ini contoh. Contoh di sini. Coba hold dulu, kita pusing. Oke, kita sambung. Ini contoh ini blok. Ini engine Pajero 4D56U. Bayangkanlah ini Exia lah. Cuma Exia dia aluminium engine-nya. Ini lubang air semua nih. Lubang air. Jadi dipisahkan oleh head gasket. Jadi head gasketnya itu kalau dia sudah bengkok tuh head, sebab dia dapat ini namanya blok, atas ini head. Kita akan cari dia punya head. Kalau dia sudah koyak di sini, jadi compression nih dia akan lari ke lubang air tadi. Jadi compression pergi lari air enggak lah berapa kuat itu ya, sebab dia jadi jacking, pandai overheat. Lepas tu bila lubang kompresor lari pergi lubang air nih sebab gasket sudah putus. Contoh yang ini, kita tengok. Contoh. Ini contoh lah. Ini dipisahkan oleh head gasket. Jadi kita dah dapat kasih rapat bahabuk tengok nih. Ini yang lama dia, baru overhaul. Ini nanti kita buat konten lain. Cuma mau cerita bila head bengkok dengan blok bengkok boleh tak compression lari? Boleh. Kalau dia lari pergi air dia akan jadi bubu-bubu itu di radiator. Tapi tenaganya kurang lah dia akan jacking. Mula sudah tidak berapa steady itu engine. Ada juga yang tidak berapa jacking. Itu bergantung kepada berapa teruk dia bengkok. Kalau teruk lagi air dengan minyak akan bercampur dan dia akan jadi putih. Itu contoh saja. Jadi itu antara puncak kenapa compression boleh lari. Jadi balik kepada persoalan kereta nih.
Kalau kita nampak, kereta ni kita nampak, plate number jangan ada nampak lah ya. Okey, jadi kalau kita nampak sekarang kereta ni, yang pas kita bila tadi timing chain lari, kita sudah cek. Timing chain lari, ini. Timing chain lari. Kita tengok timing chain lari, kita sudah buka, timing chain tidak lari, cuma dia tajam untuk kereta ni. Cuma orang ini, tak tahulah macam mana mau cakap, berurusan dengan orang yang kita kenal yang agak payah sikit. Okey. Alright, kasih pusing. Kalau kita nampak di sini timing chain tidak lari ya, seperti mana yang didakwa, orangnya suruh kita ganti timing chain saja. Ini timing chain dah nampak sudah warnanya, sebab kilometernya pun sudah 500.000. Dan kita tengok dia punya gigi sprocket terlalu tajam. Kameramen boleh fokus, tajam nih. Tuh, tajam sangat macam pisau sudah. 500.000 bosku. Macam mana ndak jadi pisau? Tajam. Okey. Jadi kita tengok marking dia betul, titik ni tengok titik ni. Tuh, titik dengan emas ni lurus, betul? Lepas tu kita tengok sini titik dengan ini. Ni titik ni ada nampak ni titik dengan emas ni, emasnya dah berapa nampak sudah? Dia jadi tembaga sudah kali emas ni. Kalau emas betul-betul aku yang ambil dulu rantainya ni. Lepas tu marking di bawah kita nampak. Kameramen boleh ke sini? Sini. Okey. Kita nampak di sini. Tuh, di bawah dari bawah kameramen. Ni. Di bawah sini. Marking dia di bawah situ. Di bawah tayar. Okey. Sini. Marking. Mesti mau kasih bukti ya, bukan pakai cerita mulut. Nampak ni? Ini garisan lurus memanjang ni, nampak ni emas ni, tengok laser tu, laser. Ni. Boleh nampak kameramen kasih lurus, kenapa begitu? Coba kameramen kasih lurus. Situ ni. Nampak ni? Garisan ni lurus dengan tembaga. Di sini ada emas tapi dia nampak sempit, sudah lurus. So, isu berkaitan dengan saya kasih nampak dulu. Nampak? Nampak kat sana? Nampak tu. Tu garisan dia. Sorry lah, perut besar sikit jadi kurang bernapas. Nampak emas tu? Garisan tu. Tu garisan lurus dengan emas tu ya. Sini. Tu lurus dia. Sana. Jadi dakwaan owner dia mengatakan timing chain lari, selesai konon masalahnya, itu adalah tidak benar. Kita sudah buktikan sekarang ni timing chain tidak longgar, tidak juga. Kita tengok ada longgar ke tidak? Kameramen, cuma dia tajam memang sudah sampai saatnya, tidak ada longgar. Tidak ada longgar, ni fit nih. Tensionnya pun keras. Ini tidak juga rosak, cuma dia sudah tajam lah, teruk lah tajam dia. Tidak lari lah. Kalau dia lari pun tidak mungkin dia tidak compression sampai 2, sampai dekat kosong, mustahil. Kecuali ini barang dia longgar betul, lower, ini tensionnya longgar, mungkin boleh jadi masalah pada lari timing chain. Oke, itu yang pertama. Kedua, kita tidak tahu, mungkin SIM-nya boleh. Kalau kita cakap SIM jam, dia punya SIM ini tidak juga jam, kita akan pusing ini kereta. Nih, langkah kedua, satu orang pusing, mekanik. Pusing sampai dia sebenarnya bukan betul-betul top ini. Top yang kedua punya pusingan diambil ini orang. Ini marking engineer lah, kita pun tidak tahu. Top yang betul adalah intake dengan exhaust mesti ada free. Kalau kita nampak di sini, sementara dia pusing tu kita pergi sini. Sama ada dia 3 piston kah, 10 piston kah, 16 piston kah, dia punya konsep sama. Dia ada pusingan pertama, dia ada pusingan kedua. Pusingan pertama hanya top, tapi di situ bukan top sebenarnya, dia pusingan piston yang kedua sudah dia pusing. Top ni mesti intake 1 ini, intake 2 ini, piston pertama, piston kedua, piston ketiga. Intake 3 dan intake 4 dia, intake bukan intake saya betulkan dulu, saya cari saya punya pen. Ini bukan intake ini exhaust. Oke, maksudnya kalau kita tengok nih, intake, kalau dalam keadaan pusingan pertama top piston berada di atas, dia mesti intake 1, intake 2, exhaust 3, exhaust 4, 1, 2, 3, 4 dengan juga exhaust I1, I2, I1, I2 mesti tertutup. Ini SIM-nya kita boleh pusing. Ini pusingan pertama. Pusingan kedua, bila kita pusing itu pulih dia ada pusingan kedua yaitu top. Tapi pusingan dia itu piston nomor 3, dia akan piston naik di sini, piston nomor 3. Kita tengok intake, dia mesti I5 ini, I6 dengan exhaust I3, I4. Ini terbalik lagi, sorry. I6 ini bukan I ya, I3 dan I4 dia mesti free. Dia begitu. Nanti kita akan ke sana tengok, betulkah teori saya mengatakan pusingan kedua yang ini mesti free. Kita boleh pusing dia punya SIM ini. Tengok I3, I4 untuk
Sorry, kita belum betulkan sebab semalam malam sudah kita buat. Kita ini bukan exhaust Ini terbalik sudah. Ini I4 di sini ya. Di sini, sorry. Ini I3 dan I4. Betul? Betul, I3 adalah intake, betul? Sini bukan di exhaust. Yang ini pun di sini. I3, I4. Ini salah ya. Oke, kita rujuk ke sini. Jadi begitu dia punya aturan. Maksudnya pusingan dia, satu kereta dia ada dua pusingan. Pusingan pertama intake I1, I2, ini I1, I2, exhaust I1, I2, I1, I2, dan juga I3, I4. Betul? Dia mesti SIM ini free nih. Maksudnya kalau kita pakai, walaupun dia pakai SIM, kalau dia pakai rokaam, kita boleh pusing ini. 2 kali pusing saja. Pas itu pusingan kedua, intake I5, I6, I5, I6. Betul? Exhaust I5, I6. Dan seterusnya intake piston nomor 2, I3, I4. Maksudnya dalam pusingan kedua, intake I5, I6, I3, I4 nih dia dalam open. Maksudnya dalam keadaan free, tidak boleh ada jam di sini. Jadi kalau SIM to jam, memanglah compression boleh lari. Jadi sekarang kita mau salahkan SIM kah, kita mau salahkan marking kah apa? Jadi kita pergi cek dulu sana di kereta, adakah betul ataupun tidak. Jom kita pergi tengok. Oke, sekarang ini adalah dalam keadaan kompres. Ini sudah pusing nggak, Zul? Kita akan pusing sehingga dia betul-betul free ini SIM. Coba mungkin juga boleh kita cakap SIM ni jam. Jadi kalau SIM ni jam, kita tidak boleh pusing pakai tangan. Oke, kita akan pusing. Dalam keadaan kompres ya. Saya kompres punya syarat hukum mesti dua-dua intake dengan exhaust tertutup. Oke, lagi. Ini pusingan piston yang top sebenarnya. Tidak tahu kenapa engineer letak marking pada pusingan yang kedua sebagai top. Pusingan yang betul top adalah exhaust dengan intake mesti tertutup rapat. Jadi kalau kita tengok ni bukan pandai engineer lain ni. Okey, kita tengok sini. Kalau dia salahkan ini SIM jam, tidak juga kita tengok nih. Apa kameraman kita pusing ni? Nampak kata pusing-pusing ni? Siap saya marking, nanti orang bilang alah ini cerita saya lebih ni. Kita marking lah. Ini kita marking. Marking. Ini kita marking kita tengok warna biru tu nampak ni saya pusing Nampak saya pusing-pusing warna biru, fokus warna biru, nampak kah? Nampak biru tu, biru. Biru nampak Okey, mananya free. Ini dalam keadaan free. Mana ini top yang sebenar-benarnya top. Top pusingan pertama. Tadi itu engineer marking ini ada top pusingan kedua. Tak boleh. Ini top pusingan pertama sepatutnya compression mesti free. Tengok ini kita free untuk exhaust. Ini baru betul. Jadi kita sekarang poinnya kita mau cari adakah SIM ni jam ataupun tidak. Kalau dia jam, memanglah compression lari. Tapi sekarang tidak jam juga kan? Jadi kita mau salahkan mana lagi? Okey, kita tengok exhaust Kameraman boleh nampak sini? Kasih tengok warna biru tu. Tidak jam boleh gerak maknanya dia memang betul-betul tidak jam. Maknanya tidak dia tindis terus lah, tidak tekan terus tubal. Jadi ini dikenali sebagai top yang pertama. Cara kita mengenali top yang kedua, tadi melalui intake dengan exhaust dia kena free play. Yang kedua, dia piston mesti berada di atas. Sebab satu piston, lubang silinder, dia 2 kali piston naik. Tapi untuk marking kena ikut pusingan kedua. Ingat marking di sini lah senang. Sebab untuk marking timing chain, dia ikut rantai dan juga sprocket. Kalau timing belt, dia ikut sprocket dan badan. Dia beza. Okey, sekarang betul ke tidak? Kita top. Tengok. Syarat top ialah syarat top pusingan pertama mesti ini ada free. Intake mesti free, maknanya dia tengah tutup rapat, baru kompresor. Lepas tu exhaust pun tutup rapat. Tengok nih, kameramen sini. Tuh. So kalau tangan warna silver, nampak ni warna biru ni, saya goyang-goyang Okey, ada free. Ini baru betul. Jadi maknanya pernyataan mengatakan dia jam itu SIM adalah tidak benar. Jadi timing chain okey, SIM tidak jam. Okey, kita tengok pusingan kedua. Untuk pusingan pertama dalam keadaan top, kameramen sini. Coba tengok sini intake I1, I2. Coba kameramen sana. Tengok intake. Boleh nampak kah? Intake I1, I2. Betul, ini intake. Ini namanya intake I1, ini I1, ini I2, ini exhaust 1, ini exhaust 2. Betul? Tengok sana. Pusingan pertama I1, I2, intake, exhaust 1, exhaust 2. Mesti free. Exhaust 1, intake 1, intake 2, exhaust 1, exhaust 2, dengan satu lagi I3, exhaust 3 dengan exhaust 4 dia free. Betul ke tidak? Coba tengok pusingan pertama.
Exhaust kan? Ini. Nampak nih? Nampak free kan? Nampak? Nampak? Saya tanda lagi pakai pen sebab nak nampak apa silver kan? Saya tanda supaya kau nampak kalau saya pusing. Jadi kameramen kenapa dia ambil angle lah? Tengok sini pusing. Ini pun saya tanda. Oke. Saya pusing pakai tangan lah supaya nampak pergerakan biru tu. Nampak? Dia free, betul? Nampak gak biru tu? Saya pun tidak tahu di kameramen nampak atau tidak. Aduh. Nampak? Apa? Free kan? Sebelah dia satu lubang ada dua. Ini pun free. Betul? Nampak? Nih. Ada free. Mananya intake 1, intake 2, exhaust 1, exhaust 2 dan juga I3, I4 dia mesti free. Jadi dia punya kawan beginilah. Macam tadi pusingan 1 P1. Oke. P2, P1 ini P1 juga. Ini pun P1 punya pusingan. Maksudnya pusingan pertama, pusingan 1, pusingan ini dia berkawan nih. 1, 2, 3. Dia mesti free. Seperti mana dalam gambar nih? Coba tengok kameramen. Satu kali lagi kita sebab itu kalau kita paham nih baru kita boleh adjust bal kalau dia guna rekam. Tapi guna SIM tidak apa, dia sudah adjust otomatis. Tapi at least dia punya apa istilahnya? Dia punya low tuh sama. 1, 2, 3 ini semua berkawan nih. Oke, ini intake mananya udara masuk, exhaust tempat asap keluar. Oke, jom kita tengok pusingan kedua. Oke, pusingan kedua. Pusingan pertama ini intake, ini exhaust, ini sama, tengok. Oke, pusingan kedua ini akan naik di sini. Piston nomor 3 akan naik, betul? Dan tanduk yang ini kita nampak sekarang ini tanduk akan berada ke sebelah sini. Pusingan kedua. Kita tengok seterusnya. Jadi masalah timing chain lari itu tidaklah. Dakwaan orangnya kata lari tidak. Ini kita membahas sama-sama lah. Saya tengok. Sama kan macam ini. Nah, dia kasih pause dulu sekejap. Pause dulu. Ya. Alright. Oke, tengok sini pusingan kedua. Yang ini piston nomor 3 naik. Dia mesti ada preplay di. Kalau kita tengok sini pusingan kedua, tengok kameramen sini. Pusingan kedua. Intake I5, I6, I3 dengan I4. Mesti dia open. I3 sini kameramen sini. Oke, ini nampak? Piston naik, tanduk yang ini nomor 3 ke sana, tanduk yang ini ke sini dan dia mesti 3 balik. Maksudnya ini I3, ini I4, betul Pri? Jadi ini kira pusingan ke P2. Dia berkawan dengan ini juga P2. Ini pun P2. Jadi bila kita adjust bal pun yang ada rocker arm senang, walaupun tidak boleh adjust, ini cerita saja untuk menunjukkan mana top yang piston 3, top 1. Oke, kita tengok. Oke, untuk pusingan kedua, intake 2 ini. Nah, ini kita tengok intake 2. Oke. Nah, nampak free kan? Intake 2 pula, intake 3, intake 4, betul? Kita tengok sana, pusingan kedua, intake 3, intake 4, betul? Dia free, betul? Intake 3, intake 4, free, betul? Inilah. Intake 3, free, betul? Intake 3, free. Nampak tangan saya free? Tengok tu warna biru tu. Gerak kan? Nampak tangan saya gerak kan? Habis tampak nanti orang bilang silap mata kan? Itulah kita kasih biru-biru. Tapi birunya pun hilang sudah gara-gara nih. Oke? Ini free. Dan intake, ini 4, intake 3, ini intake. 1, 2, 3, 4, intake 5. Ini 5. Sebab dia begini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 6, betul? Intake 6 free, betul? Tuh sana. Intake 5, pusingan kedua, 5, 6. 3, intake 3 dan 4 sudah tadi. Oke, exhaust I5, I6. Maksudnya exhaust yang ini bagian asap. Oke, yang ini dia. Exhaust. Mana sudah tadi itu? Ini. Oh, sorry. Ini dia, ini. Ini dia, free. Ini free dia. Intake pusingan kedua, minta maaf, intake. Betul lah. Exhaust I5 dengan I6, betul lah. I5 dengan I6, yang inilah. I5, exhaust kan, nih, nampak pusingan? Nampak pusing kah? Oke, sebelah. Pusing, betul? Cari besar, Pak. Tengok, kasih fokus betul-betul dia, kasih ini.
Nampak tu pergerakan tu, sebab nampak silau tu macam tidak bergerak, macam jari yang bergerak, sebenarnya dia gerak. Tu. Jadi maknanya untuk dua pusingan sahaja. Untuk menentukan dia top 1, top 3, kita sudah tahu. InsyaAllah kita mau tahu pastikan adakah dengan cara kita cek ini SIM jam. Sebab SIM jam tu boleh juga menyebabkan kompresen lari. Masalahnya SIM tidak jam. So di sini tidak jam. Nampak kameramen? Tidak jam Kita tengok tidak jam, betul? Ini tidak tahulah SIM jam ni tidaklah. Piston ring ini kita tidak tahu, wapsit kita tidak tahu, head crack pun kita tidak tahu, liner block makan pun kita pun tidak tahu sehingga enjin ini dibuka. Yang kita tahu sekarang ini valve tidak jam. Pasal kita sudah uji tadi menggunakan kaedah pusingan pertama dan pusingan kedua di mana intake I1, I2, I1, I2, exhaust I1 dengan I2 dan juga exhaust I3 dengan I4 pusingan pertama harus terbuka ataupun dia ada free play. Dia mesti ada free play. Kalau dia jam boleh juga lari, tapi dengan syarat mesti top pusingan pertama. Jadi dengan sini dan juga sini. Okey? Itu pusingan pertama. Pusingan kedua, dia punya logo yang ini, kosong ni. Dia mesti ini. Inilah pusingan pertama dan juga ini pusingan juga. Okey? Nampak? Jadi intake I5, I6, intake inilah contohnya udara masuk, intake I5, I6, I3, I4, I3, I4 dan exhaust I5, I6. Nampak? Inilah dia punya kriteria. Setelah kita uji pusingan pertama top, pusingan piston nomor 3 top, tidak ada yang jam. Termasuk juga piston nomor 2 sebab piston nomor 2 dia 2 pusingan saja. Kalau 8 piston contohlah, ada 8 di sini piston V6. Sama aja dia punya kaedah tuh. Dia tetap 2 pusi. Dia tetap 1, 2. Dia tetap 2 pusingan. Tidak ada yang 3 pusingan. Maknanya kita nak tahu dia SIM itu kedudukan mana. Tak kira lah pistonnya berapa biji. Tetap dia tidak akan lari pada pusingan pertama dan pusingan kedua. Kalau kita adjust kancil pun sama. Podi 56 pun sama. Diesel pun sama. Dia punya aturan tetap lebih kurang juga. Cuma dia ada kawan bagi yang 4 piston lah. Ada cara dia. Ini untuk 3 piston saja. Maksudnya dia 3 piston kah? 4 piston kah? 6 piston kah? 9 piston kah? 7 piston tetap dia ada pusingan pertama, pusingan kedua, tidak ada pusingan ketiga. Jadi caranya macam mana adjust tu, itu kita belajar topik lain. Tapi yang paling penting untuk kereta Exia ni, onanya maklumkan konon tukar sejak timing chain. Jadi kita tengok timing chain, tiada masalah, cuma dia tajam saja sprocket, tidak ada yang longgar, valve guide tidak ada yang longgar, tensioner tidak ada yang longgar, tapi kilometernya memang patut ditukar sudah, yaitu dekat 563.000. 563.000 lebih daripada patut. Tapi kalau soalan dia, adakah ini menjadi punca kepada kereta tidak hidup? Tidak. Sebab kita sudah uji tadi, timing chain tiada yang longgar, SIM pun tiada yang jam. Jadi yang ketiga ni, piston ring haus, wapsit masalah, head crack, liner block makan, ini kita tidak tahu sehingga enjin itu diangkat. Jadi kalau orang ini ada budget, kita dapat 2. Kalau orang ini tidak ada budget, kita pasang saja apa dia mau, terpulanglah dengan dia. Kita coba bagi explain supaya dia paham. Sebab kita ini malas juga, kalau saya tidak kenal, saya tidak akan buat ni kereta dia. Tapi oleh kerana kita kenal dan kita sahut cabaran dia dan kita buat video itu menunjukkan bahawa bukan timing chain punca kepada tidak hidup, tetapi mungkin berlaku kepada nomor 3, mungkin piston ring house atau jam, mungkin juga wapsit lari, mungkin juga head itu crack atau bengkok, ataupun blok itu piston ataupun liner dia kalau ada liner. Ini tidak pakai liner, blok saja ada piston tu. Kalau dia calar boleh jadi. Tapi biasanya kekerapan dia berlaku pada piston ring. Selalu berlaku untuk kereta ini. Tapi alam-alam, selagi dia tidak setuju, kita tidak akan buka. Kita hanya bagi tahu, nak buka ini barang, kena cek satu-satu dan kita uji. Dan ternyata bila kita uji, ini kereta yang dia dakwa kata timing chain punca dia longgar lompat, tidak. Pasal miking tadi ngam, betul kameramen ke sini? Betul lah? Nah, jadi sudah lari tadi ya, sudah kita pusing susah sikit. Sudah kita cek tadi yang awal punya video, tidak lari. SIM tiada jam. So tiada isu pasal timing chain lari, tiada isu pasal SIM ni jam. Tidak ada isu. Jadi itu sahaja sekadar penggambaran, cuma untuk makluman, untuk kereta ini dia lain sikit untuk model first generation, dia tidak ada BBT solenoid di sini. Kameramen ke sini. Nih, nampak? Tidak ada BBT solenoid. Untuk yang second generation ada. Sekejap boleh hold lah video dia. Saya cari itu. Okey, jadi kalau kita tengok
Kameramen tengok saya punya mic okey ke tidak? Okey, ini kita tengok Exia yang model Force Ini ada Dia ada Saga BBT, ini second generation apa? Beza dengan ini dia tidak ada benjol. Tidak ada BBT sprocket. Beza kan? Ya nampak? Nampak nampak sprocket dia tidak sama Nah. Nah. Tapi timing chain marking sama, cuma dia tidak ada sprocket besar sini. Ini untuk first generation. Ini yang overheat hari itu dia ada BBT sprocket. Itu bezanya. Yang first generation dengan second generation itu maklumat tambahan saya lah. Jadi Exia timing chain saya ada bagi tahu dalam grup, dalam saya punya YouTube. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Jadi untuk kereta kali ini kita cuba juga tolong menyahut cabaran owner. Walaupun kereta ini dia pun tahu 563.000 kata tadi, memang sudah lebih dari patutnya memang general overhaul. Walaupun dia kata sebelum pernah overhaul, tapi tidak tahulah berapa lama dia pakai. Jadi dia maklumkan dengan saya mau tukar itu timing chain. Saya tengok timing chain bukan isu pada dia, makin tidak lari. Kecuali di bawah ngam, di atas lari mungkin kita cakap timing chain lari. Jadi timing chain tidak lari, so bukan isu timing chain, tapi isu kepada sistem-sistem yang lain. Tadi ada 8 ke berapa tadi? Ada 6 Ada 6 sebab compression lari. Jadi mungkin itu kita kena buka. Kalau budgetnya ada kita buka, kalau tidak ada budget kita tutup balik. Oke, itu saja. Kalau ada part 2 mungkin ada sambungan dari ini. Kalau tidak ada, maknanya owner tidak ada budget. Oke, itu saja sekadar pengungsian. Mohon maaf sekali lagi kalau terlalu panjang video ini. Berapa menit? 31 menit, Masya Allah. Jadi itu saja sekadar perkongsian. Sekiranya video ini memberi manfaat, mohon subscribe, like, ataupun share. Ataupun mungkin komen Anda juga pengguna Exia. Tapi untuk first generation ini jarang sebenarnya masalah sebenarnya. Yang overheat lah. Tapi yang macam dia ini memang 500.000 itu patut dia rosak lah. Bukan kita doakan. Tapi memang berbaloi lah. Dia pakai untuk e-hailing. Jadi dia sekarang ini dia mau jimat leko sebab dia kenal saya. Tidak apa, kita sahut saja cabarannya. Kita tengok. Mudah-mudahan dia tengok sendiri ini video lah. Bahwa timing chain tiada isu. Cuma perlu diganti sebab sprocket tajam. Dia boleh pecah itu rantai, boleh putus. Kalau terlampau lama dibiar jadi pisau. Jadi itu saja sekadar pengungsian. Mohon maaf jika Anda ada yang tersilap bahasa, itu kekurangan saya sendiri. Apa yang penting ilmu yang baik jangan lupa share. Ya, sebab ilmu-ilmu seperti ini jarang kita share. Jadi kita rajin-rajin tangan kita tekan-tekan tu button kasih share sama orang, insyaallah mudah-mudahan info-info begini sampai ke tangan orang yang memerlukan. Jangan simpan di handphone Anda, share lah sekiranya ini baiklah. Kalau Anda okey, tak payahlah share pun tidak apa. Yang penting kita menyampaikan saja semampu yang mana yang boleh, insyaallah. Oke, itu saja sekian. Assalamualaikum. Thank you.